Agenda pembangunan luar bandar melalui rancangan Malaysia ke-12 jadi tumpuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini Berita Parlimen. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan perlu mengambil pendekatan menyeluruh bagi memastikan penyampaian pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 lebih berkesan. Wakil Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim berpandangan, pendekatan itu berupaya menggalakkan kerjasama antara semua pihak dan pemegang taruh untuk mengenal pasti isu dan penyelesaian, sekaligus memastikan pembangunan seimbang dalam kemudahan infrastruktur agar sosioekonomi penduduk terjamin. Mengambil model Sri Aman Development Agency atau ringkasnya SADA sebagai contoh, di mana suatu pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi akan dipacu di kawasan bermula dari Lubuk Antu sehingga Sri Aman. Penubuhan SADA merupakan pendekatan baharu Kerajaan Negeri Sarawak untuk membangunkan bahagian Sri Aman agar pembangunan sektor pertanian, pelancongan, infrastruktur, bekalan air dan elektrik dapat diselaraskan supaya bahagian Sri Aman yang merupakan bahagian kedua di Sarawak tidak terus ketinggalan dari segi pembangunan berbanding bahagian lain. Mengulas tentang ekonomi gig di kawasan luar bandar, beliau berkata peningkatan mendadak permintaan terhadap penyertaan dalam sektor berkenaan perlu perhatian serius kerajaan, terutama untuk mewujudkan teknologi yang sesuai di luar bandar bagi menampung keperluan asas baharu ekonomi itu. Sementara itu, bagi memastikan matlamat RM ke-12 kawasan luar bandar tercapai, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Zaid Abu Husin Hafiz Said Abdul Faisal mencadangkan agar setiap kementerian mendapatkan maklum balas daripada ahli-ahli parlimen dengan menganjurkan hari terbuka secara berkala. Dalam buku RM ke-12, perkataan luar bandar ini telah diulang-ulang sebanyak 258 kali. Ini menunjukkan keprihatinan pihak kerajaan terhadap kawasan parlimen luar bandar. Namun, sehingga bermulanya RMK-12, masih ada lagi kawasan parlimen luar bandar yang tidak mempunyai pusat pertumbuhan sebagai pemangkit kegiatan ekonomi. Jadi, bagaimanakah penduduk di kawasan luar bandar akan mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan isi rumah sebanyak RM10,000 sebulan. Dalam pada itu, beliau turut menyentuh peningkatan sektor pendidikan dan penambahbaikan infrastruktur di kawasan luar bandar. Sementara itu, Ahli Parlimen Libaran, Datuk Zakaria Muhammad Idris menyambut baik peruntukan bagi sekolah daif dan penduduk luar bandar. Saya mengalu-alukan peruntukan sebanyak RM1.6 bilion ringgit untuk ganti bangunan sekolah daif di bawah RMK-12. Saya ingin minta pertimbangan daripada kerajaan supaya dapat menyediakan PPR untuk golongan B40 demi kesejahteraan rakyat. Di samping itu juga tidak lupa, Datuk Speaker, bantuan baik pulih rumah kepada golongan miskin yang sangat-sangat juga memerlukan. Usaha membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan, terutama masyarakat Bumi Putra, terus menjadi perhatian dalam bahas rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 hari ini. Wakil Alustar Chan Ming Kai mencadangkan kerajaan mempertimbang pelaksanaan semula program perancangan keluarga
Ini khusus untuk negeri-negeri yang didapati mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi. Saya nak cadangkan bahawa pihak kerajaan perlu kita rujuk balik dalam teori ekonomi. Populasi merupakan salah satu faktor yang memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi, termasuk juga kadar kemiskinan. Saya minta IMK lapor juga TFR, Total Fatality Rate, bagi setiap negeri ikut masa ke semasa yang dulu pernah kita laporkan dalam IMK sebelum ni. Walaupun dalam 2015 kita sudah mencapai replacement level fatality 2.1%, tetapi ada banyak negeri yang kononnya negeri yang miskin. Saya bagi beberapa contoh. Kedah, kita punya kadar kemiskinan 8.8%, Kelantan 12%, Sabah 9%, Sarawak naik 9%, Terengganu 6%, Perlis 3.9%, Labuan 3.1%. Masalahnya beberapa negeri ini TFR tinggi. Kedah 2.2%, Kelantan 3%, Terengganu 3%, Perlis 2.2%. Maksudnya saya cadangkan kerajaan usahakan di beberapa negeri ini kita kembalikan strategi zaman 70-an, wujudkan semula program family planning di beberapa negeri ini. Menyentuh tentang sektor ekonomi, beliau turut mencadangkan agar penekanan diberi terhadap industri berasaskan agro, terutama peningkatan teknologi yang diguna pakai. Pada masa sama, meningkatkan bilangan ekspor hasil agro keluar negara seperti perabot dan produk hiliran lain yang sesuai. Ia bagi menjadikan ekspor sektor pembuatan sebagai antara penyumbang utama pendapatan negara yang tidak hanya memenuhi keperluan domestik, sebaliknya dipasarkan keluar negara. Mahkamah Khas Jenayah Seksual membabitkan kanak-kanak perlu diwujudkan segera di setiap negeri bertujuan melindungi hak mereka yang menjadi mangsa jenayah. Tegas Wakil Pengarang Datuk Seri Azalina Osman Said, ia perlu dilaksanakan segera agar kanak-kanak di bawah umur yang berada dalam proses pembicaraan untuk menuntut keadilan mendapat jagaan privasi sewajarnya. Saya nak cakap ni pasal jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Masa saya menteri, saya nak wujudkan mahkamah session di semua negeri-negeri. Kerajaan dah setuju. Sampai hari ni Tuan Ketua tak buat-buat. Tuan Ketua anak-anak pergi ke jenayah seksual. Bila dia pergi mahkamah jenayah biasa, Tuan Ketua juga seorang peguam macam saya, peguam jenayah. Masuk kes, keluar kes mahkamah, dah besar panjang, siapa nak jadi saksi Tuan Ketua? Malu. Itu sebab kita nak mahkamah khas, bilik saksi khas, adanya pendekatan khas. Ni anak-anak yang menjadi mangsa. Ini dengan COVID. Berapa banyak kes anak-anak didera di rumah? Berapa kes anak-anak menjadi mangsa jenayah? Nak bawa ke mana? Beliau membahaskan rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 di Dewan Rakyat. Wakil Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik yang bangun mencelah turut bersetuju dengan keperluan itu. Tangan jenayah seksual pada kanak-kanak, saya teringat lagi kepada isu gangguan seksual di sekolah juga. Dan saya kira pengerang juga amat prihatin terhadap isu ini. Pada tahun 2009, kita telah keluarkan memo berkeliling agar beberapa tindakan dilakukan demi mengelakkan dan mengekang gangguan seksual di sekolah. Saya tak tahu kini KPM meneruskan lagi ataupun tidak. Diharap pengerang dapat bersetuju agar KPM meneruskan perkeliling tersebut. Datuk Seri Azalina turut mencadangkan kerajaan tidak meneruskan rayuan penangguhan pelaksanaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkait isu kewarganegaraan automatik kepada anak yang lahir di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing. Beliau memohon keadilan diberi kepada semua jika anak kepada bapa warga negara berkahwin dengan warga asing mendapat kewarganegaraan, ibu yang berkahwin dengan warga asing juga mendapat kewarganegaraan serupa. Dalam pada itu, mengulas tentang usaha memulihkan kembali negara susulan pandemik COVID-19, Datuk Seri Azalina berkata RM ke-12 perlu menjadi perancangan yang bersifat komprehensif, lengkap dan menyeluruh. Justru beliau mencadangkan pendekatan desentralisasi dilaksana dengan melibatkan semua peringkat di negeri dan daerah secara inklusif. Dan saya ingin mempertengahkan di sini bahawa isu yang paling utama adalah isu inklusif. Perlu setiap ahli parlimen memainkan peranan, tidak kisah daripada mana parti politik, untuk membantu kerajaan untuk menyelesaikan masalah dalam segi perancangan pemulihan bencana ini secara komprehensif, lengkap dan menyeluruh. Saya ucap tahniahlah kepada
kerajaan dengan kewujudan Majlis Pemulihan Negara, dan saya juga ada dengar disebutnya akan diwujudkan Majlis Pemulihan Negeri. Saya minta kerajaan untuk menekankan kewujudan Majlis Pemulihan di peringkat daerah dan peranan yang dimain secara positif oleh setiap ahli parlimen dalam Majlis Pemulihan Ekonomi kawasan parlimen masing-masing. Pindaan Seksyen 309 Kanun Keseksaan harus dipercepatkan. Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata ia bagi menangani kes-kes bunuh diri maupun percubaan bunuh diri dengan lebih baik. Jelasnya kes-kes berkenaan berkait rapat masalah tekanan mental yang dihadapi rakyat. Tambahnya situasi pandemik meninggalkan kesan buruk kepada masyarakat dari segi mental maupun fizikal. Banyak wanita dan kanak-kanak mengalami situasi keganasan rumah tangga. Ramai juga yang makin murung dan resah berkurung di dalam rumah. Kebanyakan mereka telah hilang kemahuan untuk terus hidup dan memilih jalan pintas untuk menamatkan riwayat hidup mereka. Apakah perancangan atau tumpuan kita dalam menangani peningkatan masalah kesihatan mental dalam negara kita, terutama impak daripada pandemik COVID-19? Saya ulangi, sekarang ini menjadi lebih mendesak jika kita boleh mempercepatkan Seksyen 309 Kanun Keseksaan supaya percubaan bunuh diri itu tidak dikira sebagai satu jenayah. Jelasnya, bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini, statistik kes bunuh diri menunjukkan jumlah melebihi statistik keseluruhan kes pada tahun 2020 dan ia amat membimbangkan. Rombak semula sistem pendidikan pengajian tinggi. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mencadangkan agar tempoh pengajian bagi mendapatkan ijazah sarjana muda dipendekkan dan mengambil contoh negara-negara jiran khususnya. Jelasnya, ia sekaligus membolehkan graduan negara bersaing dengan graduan luar negara. Jelas Syed Saddiq, kualiti pendidikan pengajian tinggi negara masih berada 3 tahun ke belakang berbanding negara-negara jiran. Nak tekankan berkenaan situasi di universiti. Di negara-negara luar, kamu hanya memerlukan 3 ke 4 tahun untuk dapat ijazah. Tetapi di Malaysia, 2 tahun asasi, paling pendek pun 1 tahun, dan selepas itu tambah lagi 4 tahun. Ini about 6 to 7 years for you to get that degree kalau masuk tempoh asasi. Bukan saja itu tempoh masa yang teramat lama. Kenapa ia lama? Kerana kamu perlu mengambil subjek mandatory, TITAS, hubungan etnik, subjek falsafah, etika dan perpaduan. Dan ia ada beberapa level. Saya tahu kerana saya adalah produk universiti awam. Saya ingin mencadangkan untuk pendekkan perkara ini. Tambahnya, graduan luar negara mempunyai pengalaman bekerja lebih awal berbanding graduan negara susulan tempoh pengajian yang lebih pendek. Saya menganggapkan soal konektiviti bukan saja ketersambungan tetapi kualiti sambungan itu sebagai satu hak asasi manusia ataupun hak bagi setiap rakyat Malaysia. Bertemu kembali. Lebih banyak inisiatif bank bergerak akan dilaksanakan terutama di kawasan luar bandar. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 2, Yamani Hafiz Musa, usaha tersebut sedang digerakkan pihaknya dengan kerjasama Bank Negara Malaysia dan institusi perbankan. Inisiatif berkenaan juga dijangka mula beroperasi pada suku keempat tahun ini. Beroperasi dalam suku keempat tahun ini, kerajaan memperuntukkan 18 juta kepada institusi kewangan domestik bagi menyediakan 30 unit. Bank bergerak di sekitar 250 mukim seluruh Malaysia yang dikenal pasti tiada atau kekurangan akses kepada perkhidmatan perbankan asas. Institusi kewangan juga akan memantau tahap penggunaan perkhidmatan perbankan di ejen-ejen bank oleh penduduk setempat sebagai justifikasi bagi penambahan kemudahan perkhidmatan kewangan seperti ATM atau pembukaan sebuah cawangan bank. Sekian, terima kasih. Mengulas cadangan untuk menambah jumlah mesin ATM khususnya di luar bandar. Beliau berkata keputusan itu tertakluk kepada pihak industri perbankan.
Pihaknya juga menggalakkan orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan kewangan yang berasaskan teknologi digital seperti perbankan internet dan e-dompet yang boleh digunakan pada bila-bila masa dan di pelbagai lokasi. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Sibuti, Lukan Nisman Awang Sauni. Isu kekurangan guru agama. Menyedari situasi itu, Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Muhammad Al-Amin berkata pelbagai inisiatif telah dilaksanakan termasuk dengan kerjasama pihak institusi pendidikan untuk melahirkan lebih ramai guru agama. Saya bagi contoh di Sabah, Yang Berhormat, di mana di UMS, kita telah berbincang dengan UMS untuk menubuhkan fakulti pengajian Islam. Ini ke arah untuk membantu menambah bilangan guru, kekurangan guru agama di Sabah. Saya ingat semua negeri pun kita boleh berbincang, insya-Allah. Kita akan pastikan jalan-jalan yang sesuai, cara-cara yang sesuai untuk berbincang ke mana-mana institusi pendidikan, termasuk universiti kita untuk melahirkan lebih ramai guru-guru agama yang berkompeten. Setakat 30 Ogos lalu, seramai 40,713 guru agama bertugas di sekolah menengah, manakala 16,024 guru agama pula bertugas di sekolah rendah. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar. ...29 daripada 186 projek naik taraf sekolah daif di Sarawak telah siap dibina sejak 2019 sehingga 22 September tahun ini. Datuk Muhammad Al-Amin memaklumkan projek yang siap itu telah memberi manfaat kepada 4,027 orang murid. Manakala baki 157 projek lagi masih dalam pembinaan dan prabina yang dijangka memberi manfaat kepada 32,141 orang murid. Bagi tahun 2019 sehingga tahun 2021, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah diluluskan sebanyak 186 projek menaik taraf dan pembangunan semula sekolah yang mempunyai bangunan daif di Sarawak dengan kos berjumlah 1.579 bilion ringgit. Untuk makluman yang berhormat, bagi tahun 2019 sebanyak 75 projek telah diluluskan untuk pelaksanaan dengan kos berjumlah 827.1 juta ringgit. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setampin Chong Chieng Jen. Bagi tahun 2020 pula, 52 projek telah diluluskan dengan kos berjumlah 350 juta ringgit. Daripada jumlah itu, 6 projek sedang dalam pembinaan, manakala 46 projek lagi dalam peringkat prabina. Bagi tahun ini, sebanyak 59 projek diluluskan dengan kos berjumlah 402.71 juta ringgit. Kesemua projek masih di peringkat prabina dan tiada perbelanjaan dibuat setakat ini. Masih lagi mengenai Sarawak, lebih banyak menara telekomunikasi dan naik taraf stesen pemancar akan dibina. Ini memandangkan liputan 4G di negeri itu berada pada tahap 80.84% berbanding dengan liputan 4G nasional pada tahap 94%. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, satu program besar di kawasan-kawasan negeri tersebut seperti Julau dilaksanakan. Di kawasan yang berhormat, telah disiapkan perancangan untuk membina menara baru. Terpaksa dibina lebih banyak menara baru, iaitu sebanyak 47 menara baru. Di samping itu, Yang Berhormat, di kawasan Yang Berhormat juga sebanyak 38 stesen yang telah dinaik tarafkan, 3 telah siap dan 35 lagi sedang kita laksanakan. Secara keseluruhan, sehingga kini 74 tapak menara telekomunikasi telah siap dan 1,651 stesen pemancar telah dinaik taraf di Sarawak. Selain itu, 47,223 premis tersedia gentian optik juga telah siap dibina. Tambah beliau lagi, jalur lebar satelit masih dalam perancangan bagi kawasan yang sukar untuk dibina menara telekomunikasi. Tan Sri Anwar menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Julau, Larry Sun. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Anwar memaklumkan beliau akan menyerahkan dokumen bertulis kepada semua ahli parlimen supaya mereka dapat mengetahui perkembangan pelan jalinan digital negara jendela di kawasan masing-masing. Ia juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan kelajuan internet di seluruh negara.
kerajaan ingin memastikan menjelang akhir tahun hadapan liputan 96.9% mestilah 4G dengan tahap kelajuannya antara daripada 25 sekitar 24-25 megabyte per second sekarang kepada kira-kira 35 megabyte per second. Jadi itu benchmark yang telah kita tetapkan untuk seluruh negara. Jadi kita harap dengan siapnya projek jendela fasa 1 sekurang-kurangnya, jadi masalah yang Berhormat bangkitkan itu boleh diatasi. Menjawab pertanyaan ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong, hampir 90% liputan internet di Sabah adalah berasaskan 2G. Justru kerajaan akan memastikan kelajuan internet di kawasan liputan 2G dan 3G akan dipertingkatkan, terutamanya kawasan pedalaman. Tan Sri Anwar juga meminta ahli-ahli Parlimen supaya bertemu beliau sekiranya terdapat aduan berkaitan liputan jalur lebar di kawasan Parlimen mereka. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Awam JPA pada tahun lepas, terdapat 38.2% wanita di peringkat pembuat keputusan melalui pengisian grade utama C dan ke atas. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, di sektor swasta pula terdapat 25.8% berdasarkan keanggotaan wanita sebagai ahli lembaga pengarah di 100 syarikat senaraian awam yang teratas. Jumlah perwakilan wanita di Dewan Rakyat kini hampir 15%, iaitu 33 wanita daripada 220 kerusi parlimen. Di Dewan Negara pula hampir 15%, iaitu 8 wanita daripada 53 ahli Dewan Negara. Sementara itu, beliau terus berpandangan usaha meningkatkan perwakilan wanita di parlimen adalah tanggungjawab asas semua parti politik. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berpandangan bahawa usaha untuk meningkatkan perwakilan wanita di Parlimen merupakan tanggungjawab asas semua parti politik kerana ia bergantung sepenuhnya kepada jumlah kerusi yang dipertandingkan dan dimenangi dalam pilihan raya. Selain itu juga dia perlu kepada persediaan persekitaran yang menyokong dan pelibatan wanita secara produktif bermula daripada memupuk minat melalui latihan dan pendidikan sehinggalah kepada usaha untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang menghalang wanita untuk berkecimpung dalam kepimpinan politik. Tambah beliau, program-program kepekaan gender terus memainkan peranan yang signifikan kerana ia akan memberi pemahaman tentang kepentingan penglibatan wanita sebagai pembuat keputusan, termasuklah sebagai seorang ahli parlimen. Ia merupakan antara perkara bersifat sistematik yang perlu diberi perhatian bagi menghapuskan pandangan stereotip yang menghadkan penyertaan wanita dalam bidang-bidang tertentu. Datuk Siti Zailah menjawab pertanyaan ahli Parlimen Merbuk, Nur Azrina Suri. Jumlah pekerja dalam sektor pelancongan mencatatkan penurunan pada tahun lalu kesan penularan pandemik COVID-19. Ia menurun sehingga 3.5 juta orang, iaitu pengurangan sebanyak 2.9% berbanding 3.6 juta guna tenaga pada 2019. Jelas Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Dr. Santara Kumar, data guna tenaga itu merangkumi 34.5% dalam sektor makanan dan minuman, 33.4% dalam sektor peruncitan dan 17.4% dalam perkhidmatan khusus pelancongan negara. Untuk makluman, komponen guna tenaga dalam industri pelancongan pulau ini adalah meliputi industri-industri seperti berikut: perkhidmatan penginapan, perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman, perkhidmatan pengangkutan penumpang, perkhidmatan agensi pelancong dan penempahan lain, perkhidmatan kebudayaan, sukan dan rekreasi, jualan runcit bahan api kenderaan, perdagangan runcit dan perkhidmatan khusus pencirikan pelancongan negara. Bagi memastikan kelangsungan pekerjaan dan menghidupkan semula sektor tersebut, pelbagai inisiatif telah dirangka dan dilaksanakan. Jawatankuasa Kabinet Dasar Sekuriti Makanan Negara FSCC yang dipengerusikan Perdana Menteri telah ditubuhkan bagi meneliti isu-isu berkaitan keselamatan makanan secara menyeluruh. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah
Langkah berkenaan juga bagi memperkukuh di semua peringkat rantai makanan, terutama ketika negara berdepan situasi pandemik COVID-19. Beberapa strategi juga telah dikenal pasti yang akan memperkukuhkan keselamatan makanan. Memastikan keberadaan makanan yang selamat dengan harga yang berpatutan di pasaran. Keduanya, meningkatkan pengeluaran makanan secara domestik bagi memastikan ketersediaan makanan yang mencukupi, khususnya bagi menjamin kestabilan harga makanan. Ketiganya, meningkatkan kerjasama dan komitmen sektor swasta, badan-badan kerajaan dan NGO serta rakyat bagi mengoptimumkan lagi sumber. Seterusnya, untuk menjamin kesiapsiagaan negara dalam menghadapi krisis sekuriti makanan serta mendukung kestabilan dan ketahanan sistem makanan negara. Tambahnya lagi, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga telah merangka Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025 bagi meningkatkan daya tahan sistem makanan agar kekal utuh dalam menghadapi sebarang tekanan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Besut, Datuk Seri Idris Yusof. Sementara itu, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh memaklumkan usaha meningkatkan pengeluaran beras negara menerusi program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB antara 8 langkah proaktif mengurangkan kebergantungan kepada makanan import. Smart SBB berjaya meningkatkan hasil padi daripada 3.5 tan metrik per hektar kepada 7 tan metrik per hektar. Jelasnya, kerajaan terus menubuhkan lembaga ruminan negara bagi memastikan bekalan daging lembu, kerbau, kambing dan biri-biri mencukupi selain menambah baik infrastruktur kemudahan dan fasiliti di kawasan pengeluaran makanan serta menyokong pemodenan dan pertanian pintar. Yang keempat, menyokong pemodenan dan pertanian pintar melalui program modernisasi rantaian nilai agro makanan sebanyak RM60 juta dan program modernisasi wisil dan mekanisasi tangkapan sebanyak 150 juta yang menawarkan dana pembiayaan untuk perolehan wisil moden dan peralatan berasaskan IR 4.0 untuk rakyat Malaysia. Dan yang kelima, mempergiat aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkoperasian dan inovasi, pengkomersialan dan inovasi untuk menghasilkan varieti benih berhasil tinggi, rintang penyakit dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim serta teknologi input penanaman yang mesra alam. Antara varieti baru adalah seperti benih padi MR315 dan MRQ104 yang mempunyai daya tahan terhadap penyakit dan perosak. Baik, sekian laporan sidang Dewan Rakyat. Kita sedang menuju fasa endemik COVID-19. Sebagai keluarga Malaysia, teruskan amalan pematuhan SOP ditetapkan. Setia bersama kami yang sahih di Berita RTM. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Assalamualaikum dan salam hormat.